Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 3? Okey, Ustaz doakan kamu semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, anak-anak pelajar, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah. Jadi sebelum itu, jom kita bersama-sama dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi anak-anak pelajar, pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam tajuk mandi wajib. Mandi wajib. Okey, jadi pada hari ini kita akan tengok kepada kita akan belajar berkenaan dengan pelajaran yang ke-8 iaitu berkenaan dengan hikmah mandi wajib. Hikmah mandi wajib. Okay, jadi sebelum itu Ustaz nak kamu keluarkan buku ibadah tahun 3 yang ini. Okay, kamu boleh buka di muka surat 46. Okay, buka dulu muka surat 46. Okey, anak-anak pelajar, pelajaran yang ke-8, hikmah mandi wajib. Jadi sebelum itu Ustaz nak tanya, apakah yang dimaksudkan dengan hikmah? Hikmah adalah kelebihan, kebaikan, faedah daripada kamu mandi wajib. Jadi kita akan tengok apakah kelebihan ataupun faedah-faedah mandi wajib. Okey, kamu juga boleh tengok dalam buku teks. Okey, hikmah mandi wajib. Yang pertama adalah dapat menjauhkan diri daripada kuman penyakit. Hikmah mandi wajib yang pertama, apabila kamu mandi, yang paling utama kamu dapat bersihkan diri kamu. Jadi kalau ada kuman-kuman ke kotoran ke dekat badan kamu, maka disebabkan kamu mandi tadi, kuman, penyakit, kekotoran itu hilang sepenuhnya. Disebabkan kamu mandi wajib. Juga ini kalau kamu mandi-mandi biasa pun, tubuh badan kamu dapat jauhkan daripada kuman penyakit. Okey, faedah yang kedua, hikmah yang kedua adalah supaya segala amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, disebabkan kamu mandi wajiblah. Kalau kamu solat, baru solat kamu diterima. Kalau kamu puasa, barulah puasa kamu diterima. Kalau kamu membaca Al-Quran, barulah dapat pahala. Kerana kamu sedang berhadas besar. Jadi, untuk membolehkan amalan yang kamu buat itu diterima oleh Allah, jadi untuk hilangkan hadas besar, kamu kena mandi wajib. Disebabkan mandi wajib itulah, amalan-amalan yang kamu buat itu yang tergantung apabila kamu berhadas besar. Selepas kamu mandi wajib, amalan itu diterima oleh Allah. Macam sebelum ini kita tengok larangan ketika kita berhadas besar. Yang pertama adalah solat. Contoh solat. Solat. Kalau kamu solat ketika kamu sedang berhadas besar, ibadah solat kamu itu tidak diterima. Malahan kamu dapat dosa. Tetapi apabila kamu lepas mandi wajib, kamu solat, solat kamu diterima dan kamu dapat pahala. Itu kelebihan mandi wajib bagi orang yang berhadas besar. Okey, kelebihan yang ketiga, hikmah yang ketiga ialah sentiasa dalam keadaan bersih, sihat dan segar. Bila kamu mandi, adakah orang mandi, lepas mandi badan dia kotor? Tak ada. Orang yang mandi, lepas dia mandi, tubuh badan dia itu dah bersih dan sihat. Tubuh badan kamu tadi yang lemah, sihat dan segar. Bila kamu mandi, terus kamu segar. Mula kamu penat, kamu lemah je. Bila kamu mandi, lepas mandi, badan kamu dah kembali aktif. Badan kamu dah cergas. Itu kelebihan mandi. Jadi, bukan sahaja mandi wajib, mandi-mandi biasa yang hari-hari kamu mandi pun, bila kamu mandi, kamu dapat rasakan tubuh badan kamu segar dan bersemangat. Jadi, apabila kamu mengantuk ke, apabila kamu lemah ke badan, tak sihat, tak larat, pergilah mandi. Bila kamu mandi, tubuh badan kamu dah bersih,
dan tubuh badan kamu dah segar sebab dia dah serap air daripada kamu mandi tadi. Sebab tubuh badan kita ini cepat sangat hilang air. Jadi disebabkan kita mandi tadi, tubuh badan kita sihat sebab badan kita serap air. Okey, boleh. Yang keempat adalah kebersihan luaran akan membawa kepada kebersihan dalaman. Apabila persekitaran kita bersih ataupun tubuh badan luaran kita bersih, secara automatiknya dalaman juga kita bersih, ataupun dari segi zahir kita bersih, dari segi batin pun kita bersih. Contoh macam ni. Okey, kamu berhadas besar. Okay, orang tengok daripada luar, dia ni wangi-wangi je, tapi sebenarnya dia sedang berhadas besar. Jadi apabila kita dah mandi, selepas kita mandi, kita dah suci, tidak berhadas besar. Jadi kalau orang tengok kita bersih dari luaran, dari segi dalaman kita akan bersih, dari segi batin juga bersih. Kadang-kadang kita macam ni, dari segi luaran, di mata manusia kita ni bersih, tapi di mata Allah kita ni kotor, macam juga kita berhadas besar. Kita je tahu kita berhadas besar, tapi orang luar tengok kita ni tak berhadas besar, macam biasa je. Jadi dari segi itu, daripada ketika kita berhadas besar, orang luar akan tengok kita macam tak ada apa-apa, dianggap kita bersih. Tapi di mata Allah kita kotor. Jadi kalau kamu dah mandi wajib, di mata orang juga tengok kamu bersih, di mata Allah juga bersih dan suci lagi. Okey, boleh faham? Okay, itu hikmah yang keempat. Yang kelima adalah mengembalikan tenaga yang hilang. Ini. Contoh macam kamu dah penat belajar seharian, kamu dah penat bermain, tubuh badan kita dah penat. Kalau kamu mandi, dia serap balik air tadi, dia masukkan balik tenaga dalam badan kamu. Sebab itulah bila lepas je kamu mandi, kamu dapat rasakan tubuh badan kamu dah segar, dah bertenaga. Boleh dah nak buat benda lain. Kan? Macam tu kan? Kita dapat rasakan kan? Okey, dan yang terakhir sekali, hikmah mandi wajib adalah dapat menghilangkan bau busuk badan. Hikmah juga macam mandi-mandi biasa juga, apabila kita mandi, mestilah kita ni dah wangi. Sebab kita mandi guna sabun, kita gosok gigi dan sebagainya. Bila kita dah siap mandi, mestilah kita ni bau wangi. Ada lagi ke orang mandi, lepas mandi bau busuk? Tak ada, jarang. Kecuali kalau dia mandi, dia guna air apa? Air kotor. Memang badan dia lagi busuk. Jadi macam kamu ni, macam kita dah biasa, bila kita mandi, kita guna air yang bersih kan? Jadi kita shampoo, kita sabun badan, kita gosok gigi. Apabila kita dah lepas mandi, kita dah jadi wangi. Tak adalah bau busuk. Boleh faham? Sebab itulah, kalau kamu busuk, mak kamu cakap apa? Ayah kamu cakap apa? Pergilah mandi. Barulah badan kita wangi. Okey, boleh. Jadi ini adalah 6 hikmah mandi wajib. Kelebihan mandi wajib. Secara tak langsung, dia lebih kurang sama macam kamu mandi-mandi harian. Yang paling utama kena ingat, apabila kita mandi wajib, ibadah kita yang tergantung ketika kita berhadas besar. Apabila kita mandi wajib, ibadah itu apabila kita buat telah diterima oleh Allah. Dan juga dari segi yang luaran yang kita nampak, apabila kita dah mandi, badan kita dah kembali bersih. Orang tengok kita pun nak berkawan dengan kita sebab kita ni bersih. Badan kita dah bau wangi, orang-orang boleh dekat dengan kita. Kalau badan kita ni bau busuk, orang semua nak jauh daripada kita. Dan juga apabila kita bersih, kita ini terhindar daripada segala penyakit, terutamanya penyakit kulit. Contoh macam kurap, apa lagi? Kurap lah yang kita selalu nampak. Sebab kurap ni, kalau kamu tengok orang-orang yang ada kurap ni, mesti dia ni jarang mandi ataupun tidak jaga kebersihan diri. Jadi apabila kamu mandi, bila kamu dah jaga kebersihan diri, secara tak langsung kita ini terhindar daripada segala penyakit. Okay, boleh faham? Okay, bagus. Jadi ini adalah hikmah mandi wajib. Okay, jadi cukup sekadar itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah pada minggu-minggu akan datang kita akan tengok kepada tajuk-tajuk yang baru. Jadi Ustaz nak kamu fahamkan tajuk ataupun kelebihan mandi wajib yang kita belajar pada minggu ini. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, ada ruang, ada waktu, kita boleh berjumpa lagi pada minggu hadapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.